Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 9 Mei bersama saya Azlianti Ibrahim. Antara paparan utama hari ini. Malaysia dan Amerika Syarikat sepakat tangani krisis kesihatan global. Perlis benar solat Jumaat bersyarat mulai 15 Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia dan Amerika Syarikat bersetuju meningkatkan kerjasama dalam pembangunan vaksin dan ubat-ubatan serta akses sama rata kepada vaksin COVID-19. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam perbualan telefon malam semalam. Kedua-dua negara juga menzahirkan kesepakatan bagi memastikan kelancaran rantaian bekalan peralatan kritikal dan bekalan lain, terutama ketika krisis kesihatan global. Dalam perbualan telefon selama kira-kira 30 minit, Trump turut mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kedua-dua negara menyatakan komitmen untuk terus mengukuhkan hubungan kerjasama komprehensif serta menekankan pentingnya kerjasama komuniti antarabangsa mengurangkan kesan pandemik COVID-19 ke atas kesejahteraan hidup masyarakat dunia dan ekonomi global. Selain menyentuh isu COVID-19, kedua-dua pemimpin turut bertukar-tukar pandangan mengenai isu kepentingan bersama dalam konteks mengekalkan keselamatan dan keamanan antarabangsa. Perlis membenarkan solat Jumaat di masjid negeri itu bermula 15 Mei ini dengan syarat tertentu. Dalam satu kenyataan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis berkata, pelaksanaannya bagaimanapun hanya terhad kepada jawatankuasa masjid tanpa dihadiri orang awam. Perintah berkenaan dikeluarkan selepas mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai untuk membolehkan syiar Jumaat dihidupkan kembali. Peraturan disediakan untuk masjid di Perlis agar didirikan solat Jumaat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pengumuman itu dibuat selepas mengambil kira pandangan dikeluarkan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis, Jawatankuasa Muzakarah Khas bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MKI dan Kementerian Kesihatan. Sumbangan itu solat Jumaat hendaklah didirikan dengan mematuhi ketetapan tertentu seperti jumlah jemaah termasuk imam dan khatib tidak melebihi 12 orang dan tidak kurang daripada 3 orang. Syarat lain, individu berusia 60 tahun dan ke atas tidak dibenarkan hadir ke masjid. Jemaah yang hadir juga perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan membuat pemeriksaan suhu badan, sanitasi tangan dan mengamalkan penjarakan sosial. Keputusan sama ada solat Jumaat dan tarawih boleh diadakan dalam tempoh PKPB akan diketahui sedikit masa lagi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, musyarat jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan diadakan bagi membincang garis panduan untuk dipertimbangkan pihak berkuasa agama negeri. Justru beliau berharap umat Islam mematuhi segala peraturan berkaitan penangguhan aktiviti keagamaan sehingga diberitahu kelak. Keputusan yang kita buat berdasarkan dengan tertib, berdasarkan dengan kuasa-kuasa di peringkat negeri, kuasa-kuasa agama yang kita amat memahami dan mengerti. Dan garis panduan juga kita perlu lihat berdasarkan kepada apa yang diselaraskan mengikut SOP berdasarkan kepada Kementerian Kesihatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan kepada petugas barisan hadapan melalui program Inspirasi Musaadah Ramadan Yapim di Seremban. 300 pek makanan keperluan harian disumbangkan Yapim menerusi program itu kepada barisan hadapan termasuk Jabatan Bomber dan Penyelamat, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia ATM.
142 pasukan pematuhan PKPB terdiri 926 pegawai dan anggota ditugaskan membuat pemantauan di seluruh kontijen Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, pasukan itu bagi membantu Kementerian Kesihatan membendung penularan COVID-19. Katanya sepanjang tempoh PKPB terdapat 13 aktiviti yang dilarang seperti yang termaktub dalam Warta Kerajaan Persekutuan, peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Antaranya hiburan, riadah, rekreasi, keagamaan, kebudayaan, kesenian dan perniagaan yang boleh menyebabkan ramai orang berhimpun, berlaku sentuhan badan dan sukar mengawal penjarakan sosial. Dalam tempoh PKPB ini, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan prosedur operasi standard SOP. SOP itu termasuk penjarakan sosial, kerap mencuci tangan, memakai penutup hidung dan mulut, melaporkan segera kepada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19, keutamaan melindungi kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya. Selain itu, individu tidak sihat dan bergejala dikendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Bilangan penumpang dalam kenderaan awam perlu mengambil kira penjarakan sosial dan menggalakkan transaksi secara dalam saden. Sebilangan industri kecil didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sejak PKPB dilaksanakan, kilang besar dilihat lebih mematuhi SOP yang ditetapkan. Our concern is the smaller industries to comply. But having said that, our SOP is not that difficult to comply. First, social distancing. Second, hand washing. Third, put on a mask. And try to avoid public gathering. So that is our SOP for them. So we hope that they can actually comply to the simple measures. Katanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang pertama hingga keempat, kadar kepatuhan memang tinggi sebanyak 95%, namun masih ada 5% yang tidak patuh pada SOP. Premis perniagaan di Pahang hanya dibenar beroperasi di kawasan zon hijau mengikut SOP ditetapkan. Kebenaran itu hasil mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri yang memutuskan semua pihak berkuasa tempatan PBT melaksanakan syarat pengoperasian dan aktiviti yang dibenarkan. Dalam satu kenyataan, Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, untuk pelaksanaan PKPB di negeri terbabit, pihak berkuasa tempatan PBT perlu memastikan semua SOP dipatuhi. Antara SOP tambahan ditetapkan Kerajaan Pahang, waktu pusat membeli belah hanya antara jam 7 pagi hingga 7 malam. Kapasiti penggunaan kawasan letak kenderaan pasaraya terhad kepada 50% dan hanya pintu utama digunakan. SOP ditetapkan untuk restoran membabitkan jarak meja sejauh 2 meter dan 1 meter untuk kerusi pelanggan, dan aktiviti berjoging hanya dibenarkan di taman perumahan dengan penjarakan sosial ditetapkan sejauh 10 meter. Dana berjumlah 300 juta ringgit diperuntukkan Bantuan Khas Rawak Kusayang BKSS 0.0 untuk membantu rakyat negeri itu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata, BKSS 3.0 menggariskan 7 langkah tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat di negeri itu. Beliau berkata demikian pada sesi pengumuman BKSS 3.0 di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Dalam keadaan yang sukar ini, saya juga berharap bantuan ini dapat membantu memulihkan ekonomi kita dan dapat menyediakan landasan yang kukuh untuk terus makmur pada masa hadapan.
Menerusi BKSS 3.0, insentif RM1,500 diberikan kepada kira-kira 30,000 golongan B40. RM500 turut diberi kepada 377,806 individu bujang berusia 21 tahun ke atas yang berpendapatan RM2,000 sebulan. Geran khas RM750 kepada penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan melalui Sarawak Pay. Allowance bulanan khas RM200 sebulan selama 6 bulan kepada 358 anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, 870 kaki tangan pihak berkuasa tempatan, 887 anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dan 500 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Bantuan sekali bayar RM500 turut diberi kepada 199 pemilik dan pengendali perkhidmatan perahu penambang. Pengendali van penumpang, pemandu teksi, pengendali bas dan van sekolah turut menerima bantuan sekali bayar sebanyak RM600. Pemandu pelancong berlesen pula akan menerima geran khas sekali bayar sebanyak RM1,500. Pada majlis ini, Datuk Patinggi Abang Johari turut mengumumkan lebih 500 petugas media di Sarawak menerima bantuan khas RM1,500 daripada kerajaan negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menerima 3,776 aduan transaksi dalam talian sejak Januari tahun ini. Daripada jumlah itu, 2,550 aduan membabitkan kes tidak menerima barangan yang dibeli secara dalam talian. Selain itu, KPDN HEP turut menerima aduan berkaitan harga barangan atau perkhidmatan mengelirukan. Aduan barangan atau perkhidmatan yang diterima tidak seperti ditawarkan, aduan barangan tiruan dalam talian serta aduan cetak rompak. Aduan itu banyak kepada pengantaran. Ya. Bahan-bahan yang dibeli secara online tak sampai. Satu, dan juga ada yang tak puas hati dengan kualiti yang dia terima tu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan di Melayan Flour Mills Berhad di Lumut Perak. Katanya 79 kompaun telah dikeluarkan bersabit kesalahan berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Akta Perihal Dagangan 2011. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB mengumumkan pelantikan 7 ahli majlis MARA yang baru. Pelantikan ini berkuat kuasa pada 15 Mei 2020. Selain ahli Majlis MARA, KPLB turut mengumumkan Datuk Dr. Syed Muhammad Syed Kadir sebagai pengerusi MARA Corporation Sdn Bhd, MARA Corp yang baru. Satu jawatankuasa penasihat turut ditubuhkan dengan Mazli Malik dilantik sebagai pengerusi. Dalam pada itu, Tenaga Nasional Berhad TNB turut mengumumkan pelantikan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazli Khalid sebagai pengerusi TNB berkuat kuasa 12 Mei 2020. Beliau menggantikan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir yang dilantik sebagai pengerusi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mulai 1 Mei. Juga Telekom Malaysia TM mengumumkan pelantikan Tan Sri Muhammad Baki Saleh sebagai pengerusi baru berkuat kuasa 11 Mei 2020. Ia susulan peletakan jawatan Rosliman sebagai lembaga pengarah TM. Perbicaraan kes Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang dijadual 18 Mei ini ditangguhkan sekali lagi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pasukan peguam Datuk Seri Najib yang memaklumkan beliau perlu hadir ke sidang Dewan Rakyat pada hari terbabit. Permohonan itu dibuat oleh Ketua Pasukan Pembelaan Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Terdahulu, perbicaraan kes itu dilaporkan akan disambung pada 18 Mei selepas beberapa kali ditangguhkan susulan penguatkuasaan PKP. Kali terakhir kes itu dibicarakan pada 13 Mac lalu di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira. Datuk Seri Najib yang juga Ahli Parlimen Pekan dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana Wan MDB berjumlah RM2.28 bilion. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Laporan antarabangsa. Umat Islam di wilayah Songkhla di selatan Thailand menunaikan solat Jumaat pertama selepas larangan pada 27 Mac lalu dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Hampir 400 umat Islam di Pekan Chana, Songkhla menunaikan solat Jumaat di Masjid Nuruddin Chana yang berlangsung selama 20 minit. Khatib Masjid Nuruddin Chana, Muhammad Hussein berkata, semua jemaah yang menunaikan solat Jumaat semalam diwajibkan memakai penutup hidung dan mulut, menjalani saringan suhu badan dan menggunakan cecair pembasmi kuman sebelum memasuki masjid. Bagi mereka yang suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, tidak dibenarkan solat di masjid. Mereka perlu mengambil wuduk di rumah dan membawa sejadah masing-masing, selain mengamalkan penjarakan sosial 1.5 hingga 2 meter. 3 Mei lalu, Sheikh Tul Islam Thailand Aziz Pittakkumpon mengumumkan umat Islam di Songkhla dibenarkan menunaikan solat Jumaat. Majlis Agama Islam di setiap wilayah dan imam di masjid serta surau perlu berbincang untuk mendapatkan kebenaran dari Gubernur untuk melakukan solat Jumaat. Bagaimanapun, aktiviti solat tarawih secara berjemaah dan berbuka puasa di masjid dan surau adalah dilarang. Thailand mencatatkan 3,000 kes COVID-19 dengan 55 kematian. Sementara itu, Tanah Besar China hanya merekodkan 1 kes baru jangkitan COVID-19 dan ia melibatkan kes di Jilin. Tiada kematian baru dicatatkan dalam masa 24 jam di republik itu. 36 pesakit sembuh dan discharge dari hospital menjadikan angka sembuh keseluruhan sebanyak 77,993 orang. Manakala 654 orang yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit juga dibenarkan keluar dari hospital. China mencatatkan 82,866 kes jumlah keseluruhan kes positif dengan 4,633 kematian. Sekurang-kurangnya 260 maut akibat banjir yang melanda 3 negara di Afrika Timur. Paling teruk terjejas Kenya yang merekodkan 194 kematian. Di Rwanda, 55 mangsa maut, manakala Somalia 16 maut. Di Uganda pula, paras air tinggi mengakibatkan sekurang-kurangnya 200 orang dimasukkan ke hospital. Pihak berkuasa Kenya turut mengarahkan orang ramai berpindah daripada kawasan berpotensi bahaya berkenaan. Banjir memusnahkan tanaman dan bangunan. Paras air di Tasik Victoria mencecah ketinggian yang tidak pernah direkodkan dan menyebabkan hakisan memaksa penduduk meninggalkan kediaman masing-masing. Ahli meteorologi mengamalkan hujan lebat berterusan sepanjang Mei ini berikutan musim tengkujuh biasa berakhir Jun. Kerja-kerja menyelamat sedang giat dijalankan. Tahun lalu bencana berkenaan meragut 250 nyawa dan menjejaskan 3 juta orang di seluruh Afrika Timur. Prototipe kapal angkasa baru China berjaya mendarat di bumi hari ini menandakan langkah penting dalam cita-cita China untuk membina stesen angkasa tetap dan menghantar angkasawan ke bulan. Kapal angkasa yang dilancar pada Selasa lalu itu selamat tiba di kawasan yang ditentukan selepas menghadapi halangan pada peringkat awal ujian, kata agensi angkasa China. Struktur kabin kapal angkasa itu disahkan berada di kawasan ditetapkan dalam keadaan utuh. Ujian kapal angkasa berkenaan dilancarkan dengan kapsul kargo di atas kapal jenis roket pengangkut baru dari tapak pelancaran Wencheng di selatan Pulau Hainan. Kapal angkasa berkenaan melakukan pusingan orbit selama 2 hari dan 19 jam serta menyelesaikan beberapa eksperimen. Kepulangannya mengesahkan kemampuan kapal angkasa yang tahan panas apabila memasuki atmosfera bumi ketika mengharungi suhu tinggi. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email ke news@tv3.com.my. Patuhi jarak sosial selamat, gunakan penutup hidung dan mulut jika berada di luar dan jaga kebersihan diri. Pesanan itu mengakhiri Bulletin Pagi hari ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.